Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah, auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selawat serta salam kita panjatkan ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat dan juga para pengikut baginda yang setia, jujur lagi amanah hingga ke akhir zaman. Setinggi syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpah izin, kurnia dan rahmatnya juga kita diberikan nikmat kesihatan, nikmat kelapangan untuk bertemu lagi di hari penghulu segala hari, Jumaat yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi dibawakan secara langsung menunaikan sembahyang pada Jumaat dari Jamiah Sri Hasan Al-Bolkah Kampung Kiarung ini, yang mana dapat kita gambarkan pada ketika ini para jemaah sudah pun mula hadir untuk sama-sama mendengarkan khutbah dan mendirikan sembahyang pada Jumaat di Jamiah Sri Hasan Al-Bolkiah Kampung Kiarung ini. Ada sesungguhnya kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian, cabaran dan rintangan yang memerlukan keimanan dan ketakwaan yang teguh, serta tulen agar seorang Muslim itu sentiasa berada di landasan yang betul dan tidak terjumus ke lembah maksiat. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tanggungjawab kita yang mesti dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman, dan janganlah menjadi golongan orang-orang yang munafik, iaitu orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala padahal sebenarnya dia tidak beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 9, antara lain tafsirnya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdayakan diri sendiri sedang mereka menyedarinya. Adapun orang mukmin itu terbahagi kepada dua golongan, iaitu orang mukmin yang kuat, teguh, mukmin yang tulen imannya, dan orang mukmin yang lemah imannya. Adapun mukmin yang kuat dengan teguh imannya itu ialah orang yang mukmin yang bukan sahaja beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan mengakui dengan lisan, bahkan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan dan tegahannya. Manakala orang mukmin yang lemah imannya pula ialah orang mukmin yang sekadar percaya, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai dan membenarkan adanya Allah, mengakui dengan lisan dengan mengucap dua kalimah syahadah, tetapi cara hidup dan tingkah laku mereka bercanggah dengan akhlak dan syariah Islamiah. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, antara lain maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اللهم صل وسلم وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزده شرفا يا ربي وكرما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Yang pada Jumat dari Jamiah Sri Hasanil Bolkiah Kampung Kiarung. Seketika kita renungkan lagi hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 antara lain tafsirnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya
gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah, iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendengarkan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia di syurga. Berdasarkan ayat Al-Quran yang dibacakan ataupun yang dinyatakan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahawa di antara ciri-ciri ataupun sifat yang perlu ada bagi orang-orang mukmin sejati, antaranya sentiasa ingat kepada Allah, iaitu zikrullah, yang mana orang-orang yang beriman itu apabila mereka mendengar nama Allah, maka gementarlah hati mereka kerana diliputi oleh perasaan takut. Itulah yang dapat mencegah mereka daripada melakukan sesuatu perbuatan yang jahat dan akan mendorong mereka untuk melaksanakan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya sentiasa ingat kepada Allah tidak akan melupakan Allah di waktu senang maupun di waktu susah, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan akan memberikan bimbingan dan perlindungan kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 antara lain tafsirnya, oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Bertambah kuat iman apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran dan dibacakan yang mengandungi hikmah dan falsafah, yang membawa berita-berita yang menggembirakan, pengajaran yang sebenar lagi berkesan, serta menjanjikan ganjaran dan sebagainya. Seterusnya, orang yang beriman sentiasa bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tawakal ialah menyerah diri secara mutlak kepada Allah sebagai langkah terakhir setelah segala usaha dan juga ikhtiar dijalankan di dalam menghadapi sesuatu perkara atau keadaan. Sifat tersebut hendaklah dijadikan sebagai prinsip di dalam kehidupan seharian, kerana ianya menanamkan semangat keteguhan hati, ketenangan, keberanian dan sebagainya. Seterusnya, orang yang beriman mendirikan sembahyang, yang mana sembahyang merupakan benteng dan perisai yang amat kuat serta kukuh bagi seorang mukmin yang boleh mencegah dari melakukan perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 tafsirnya, bacakanlah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Dan ingatlah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Seterusnya, orang yang beriman akan membelanjakan sebahagian dari rezekinya, iaitu hartanya, ke jalan yang sentiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan kedengaran seruan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang pada Jumaat di seluruh negara Brunei Darussalam dari Jamiah Sri Hassan Al-Bolkiah, Kampung Kiarong. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanallah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Demikian audio seruan azan dari Jamiah Sri Hasanil Bolkiah Kampung Kiarung, menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang pada Jumaat bagi seluruh negara Brunei Darussalam. Dapat kita saksikan pada ketika ini sebahagian para jemaah sudah pun berdiri menunaikan sembahyang sunat 2 rakaat, yang mana kita sedia maklum antara fadilat ataupun kelebihan-kelebihan apabila kita menunaikan sembahyang sunat 2 rakaat qabliyah dan ba'diyah. Sembahyang sunat 2 rakaat sesudah dan juga sebelum menunaikan sembahyang fardu, antaranya untuk menutup kesilapan-kesilapan kecil sewaktu menunaikan sembahyang fardu. Audio bagi mereka yang hidup senang dan dapatkan rezeki yang banyak, janganlah pula hendak membazir, akan tetapi hendaklah membelanjakan sebahagian daripada hartanya untuk amal kebajikan, menolong orang yang susah, orang yang kurang bernasib baik, dan hendaklah memastikan segala kekayaan itu dibelanjakan ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala bagi mereka yang mendapat sekadar cukup keperluan, hendaklah berhati-hati dalam urusan kewangan,
dan bijak dalam perbelanjaan dengan mengikut keperluan tanpa berlebih-lebihan. Bagi mereka yang mendapat rezeki yang kurang pula, hendaklah bersikap sabar, jangan berputus asa, malah berusaha dan terus berusaha bagi mendapat rezeki dan seterusnya mencapai kebahagiaan hidup yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui ciri-ciri mukmin sejati, maka hendaklah kita muhasabah diri dan berazam serta berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang sejati. Sebagai seorang Islam, kita mestilah mempunyai iman yang kuat. Kita juga hendaklah kuat dalam berusaha dan juga beramal serta sentiasa bersatu untuk menegakkan agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15 antara lain tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang sebenarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu serta mereka terus berjuang dengan harta benda dan jiwa Allah kepada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya sama-sama kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang pada Jumaat dari Jamiah Sri Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiarong. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bahawa Allah SWT dan sekalian malaikatnya memberi salawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ucaplah salawat dan salam ke atasnya. Hai sekalian umat Islam dan orang-orang yang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah, bahawa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an telah berkata, ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hari Jumaat ialah penghulu segala hari dan hari mengerjakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah dua khutbah pada hari Jumaat itu menggantikan tempat 2 rakaat daripada 4 rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh yang demikian, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seseorang pun daripada hadir ini berkata-kata. Kerana barang siapa yang bercakap ataupun berkata-kata, sesungguhnya sia-sialah ia dan tiadalah sempurna Jumaatnya. Maka diamlah, janganlah khutbah, taklah kamu, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Amin. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala apa jua larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Semua nikmat yang diperolehi itu sama ada kita sedari atau tidak, sememangnya memberi manfaat yang berguna pada kehidupan seharian kita di dunia ini. Ketahuilah bahawa nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surah Ibrahim ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul azim. Tafsirnya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tentulah kamu tidak terkira banyaknya. Muslimin yang dirahmati Allah, antara nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah air. Air adalah sumber kehidupan kepada semua makhluk yang hidup di bumi ini, tidak kira manusia, binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, semuanya itu tidak akan dapat hidup tanpa air. Air bukan saja merupakan keperluan asasi dalam kehidupan seharian kita. Bahkan air juga berkait rapat dengan perkara-perkara ibadat. Kepentingan air akan jelas terasa pada waktu ia sukar diperolehi. Cuba bayangkan jika bekalan air itu terjejas disebabkan bekalan ditutup atau pipe yang rosak, kemarau dan seumpamanya. Bagaimanakah kita akan membersihkan diri, berwudu, beristinja, memasak dan sebagainya tanpa air? Rutin kehidupan harian kita pasti akan terjejas. Alhamdulillah, di negara kita air mudah diperolehi. Oleh kerana itu terdapat sebilangan kita kurang menghargai nikmat air, di mana masih terdapat sebilangan orang yang berlebihan menggunakannya, sehingga menyebabkan berlakunya pembaziran. Sememangnya pembaziran itu suatu yang dibenci, apatah lagi dalam hal ibadat, antaranya dalam bab wudu. Menyebut tentang bab wudu ini, terdapat beberapa riwayat tentang kadar penggunaan air yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berwudu. Antaranya dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud." Rawahul Imam Bukhari. Maksudnya bahawasanya Nabi SAW berwudu dengan 1 mud air. Adapun kadar 1 mud adalah lebih kurang sekitar 0,567 hingga 0,7 liter atau 567 hingga 700 ml. Berdasarkan hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sangat berjimat dalam menggunakan air. Walau bagaimanapun, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata bahawa berdasarkan ijma' tidak disyaratkan kadar tertentu penggunaan air ketika berwudu, selagi mana ia adalah kadar yang mencukupi bagi setiap anggota, maka yang demikian itu adalah memadai walau beberapa pun kadarnya. Sungguh pun demikian, menurut Imam Asy-Syafi'i dalam Ashab rahimahumullah adalah disunatkan air wudu itu tidak kurang daripada kadar 1 mud bagi orang yang memiliki tubuh badan yang sederhana. Ini berarti bahawa kadar menggunakan air untuk berwudu adalah mengikut kadar yang cukup untuk membasuh anggota-anggota wudu. Ini bermaksud ia tertakluk kepada keadaan fizikal tubuh badan masing-masing, sama ada kadar air yang mencukupi itu adalah 1 mud atau kurang 1 mud. Bahkan tidak ada tegahan jika kadar air yang cukup untuk membasuh anggota-anggota wudu lebih daripada kadar 1 mud, dan kadar lebih daripada 1 mud itu tidak membawa kepada pembaziran, atau kadar kurang daripada 1 mud itu tidak menyebabkan tidak tertunai tuntutan yang wajib. Maka sungguh pun demikian, sungguh pun tidak disyaratkan kadar tertentu penggunaan air wudu. Namun riwayat-riwayat ini memberi penjelasan mengenai didikan serta saranan supaya sentiasa berjimat dalam menggunakan air.
menggunakannya dalam kadar yang diperlukan saja ketika berwudu. Di samping itu, ia juga merupakan tegahan daripada melakukan pembaziran. Bagaimanapun, jika mampu mengikut kadar air seperti mana yang disebutkan dalam hadis tadi, maka yang demikian itu adalah lebih baik sebagai mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati Allah, ulama sepakat mengatakan bahawa pembaziran air merupakan suatu perbuatan yang ditegah, walaupun pada ketika itu air banyak dan mudah diperolehi. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, pendapat yang izhar mengenai hukum tegahan ini adalah makruh. Bagaimanapun, tegahan ini tidak boleh sekali-kali diambil ringan, kerana sebahagian ulama mazhab Asy-Syafi'i, antaranya Imam Al-Baghawi dan Imam Al-Mutawalli rahimahumullah, menyatakan bahawa hukumnya adalah haram. Tambahan lagi, sifat membazir secara umumnya adalah satu sifat yang dicela oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membazir dan berlebih-lebihan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat 141, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim, tafsirnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, An Abi Nu'amah an Abdullah ibni Mughaffal yaqulu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'tadun fi tuhuri wad du'a. Rawahul Imam Abu Daud. Maksudnya dari Abu Nu'amah bahawasanya Abdullah bin Mughaffal mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada dari golongan umat ini kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berlebih-lebihan dalam berdoa. Adapun yang dimaksudkan dengan berlebih-lebihan dalam bersuci ialah membazir ketika berwudu melebihi daripada kadar yang diperlukan. Manakala yang dimaksudkan dengan berlebih-lebihan dalam berdoa pula ialah seperti mereka doa yang tidak ada asal serta sumbernya dalam syarak. Muslimin yang dirahmati Allah, Islam sangat prihatin dalam menjaga keperluan dan muslihat manusia. Oleh kerana itu, disebabkan pentingnya air kepada manusia, Islam menganjurkan supaya menjimatkan air sekalipun dalam berwudu. Ia disarankan supaya penggunaan menurut kadar yang diperlukan saja. Jadi, sahutlah seruan syariat dan contohilah sebaik-baik teladan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat kepada keadaan dan keperluan semasa, mengambil air wudu pada zaman sekarang adalah menggunakan pipe air. Tidak kira sama ada yang disediakan di masjid-masjid, di rumah, pejabat dan sebagainya. Maka berwudu menggunakan pipe air bukanlah halangan untuk menyahut seruan syariat serta petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika berwudu, elakkanlah membuka pipe air sehingga airnya deras atau suak-suak. Memadailah membuka pipe air dalam keadaan yang munasabah dan dipikirkan perlu saja. Sesungguhnya pendidikan pada peringkat awal adalah sangat penting bagi menanamkan serta membudayakan sikap menjimatkan air semasa berwudu, khususnya bagi golongan kanak-kanak. Peranan sekolah-sekolah agama adalah sangat besar dalam merealisasikan tujuan ini. Maka dari itu, tenaga-tenaga pendidik di sekolah-sekolah agama hendaklah berusaha menanamkan budaya menjimatkan air semasa berwudu pada diri kanak-kanak melalui latihan amali dan sebagainya. Di samping mereka sendiri, yakni tenaga pendidik menjadi contoh
atau ikutan terbaik dalam menjimatkan air semasa berwudu. Ini kerana pendidik pada peringkat awal seperti di sekolah agama merupakan asas terbaik dan terpenting bagi mendidik generasi baru, kerana mereka sangat mudah dibentuk. Didikan pada peringkat ini sangat kuat kesannya dan pengaruhnya kepada kanak-kanak, kerana ini secara semula jadi akan menjadi teras dalam pembentuk saksiah kanak-kanak tersebut. Muslimin yang dirahmati Allah, penggunaan air yang berlebihan hendaklah dijauhi kerana ia adalah suatu pembaziran yang merugikan baik kepada individu maupun kepada negara. Akhirnya sama-samalah kita mensyukuri dan menghargai segala nikmat yang telah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan mengamalkan sifat berjimat cermat dan menjauhi pembaziran. Dengan demikian kita berdoa mudah-mudahan nikmat tersebut akan terus kita nikmati. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minas samaa'i maa'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Sadaqallahul azim. Suratul Mu'minun ayat 18 tafsirnya. Dan kami turunkan air hujan dari langit dengan kadar yang tertentu, serta kami menempatkannya, yakni tersimpan di bumi, dan sesungguhnya kami tentu berkuasa melenyapkannya. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم العون برحمتك ووفق للعدل والمعرفة لمن أنعمت عليه بالامتنان للخلافة الإسلامية واخترته لصلاح أمور المسلمين في الدنيا والآخرة. عبدك الواثق بالله Kepada yang maha mulia Faruq Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khair wa Din Sultan yang difartuan negara Darussalam أطال الله عمره وخلد ملكه. اللهم أدم الشرع الشريف وليزراء ولجان حكومته سبيلا ومنهاجا وارزقهم توفيق لكل خير واجعله سراجا وهاجا. واللهم فرج هموم المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخذل أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين واهدنا الصراط المستقيم
ربنا عليك توكلنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب استووا للصلاة رحمكم الله استووا واعتدلوا الله أكبر كبير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله 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 Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. 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 La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahya'i minhum wal-amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal azma kalimatikal tamma antal hazar ya'in innayatikar rabbaniyah wa tahfaza bihadzi biqa'itikal samadaniyah الواثق بالله قبال المحام يفرك سرب عند سلطان أجي حسن البلقية معزة والدولة ابن المرن سلطان حج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان من يعني فرط والنظر من دار السلام. اللهم احفظه في نفسه وأهله وأولاده وقرابته ورعيته أجمعين على مملكهم واجعل ملكه معمورا بالتقدم والعلم والصلاة على ما تحب وترضى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور الحرب وسولة الظالمين واجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم ربنا تقبل صلاتنا ودعاءنا وثبتنا على الإسلام والإيمان وارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ولي أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ولي أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ولي أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ولي أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين. ربنا واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Alhamdulillah, ada muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sempurnalah sudah sembahyang pada Jumaat dari Jamiah Sri Hasan Al-Bolkiah Kampung Kiarong. Seketika kita renungkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Dengan itu mewakili rakan penerbit, rakan-rakan juru teknik yang bertugas, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.